Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sambungan surah Ghafir. Petang ini insya-Allah ayat yang ke-47. Ayat yang ke-47 ya, surah Ghafir. Oh, dah lebih pada separuh dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yatahajjuna fin-nar fayaqulu ad-du'afa'u lil-ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Iaitu kisah ini kisah alam akhirat, kisah di hari akhirat. Setelah kita tengok semalam bagaimana berakhirnya tragedi Fir'aun. Beliau telah dihumbankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam laut, lemas semua sekali, dan Allah nukilkan dalam Al-Quran Fir'aun dan gerombolan dia sedang dibakar sekarang ini dan sehingga kiamat. An-naru yu'raduna 'alaiha, mereka dibakar, mereka dihadapkan ke api wuduwan wa asyiya, pagi dan petang, mana sepanjang harilah. Wa yauma taqumus saah, pada hari kiamat dia akan dimasukkan neraka jahanam pula, akan dibakar lebih teruk lagi. Pada hari kiamat nanti adkhilu ala fir'aun asyaddal azab, maka masuklah ke dalam neraka jahanam, azab yang amat-amat keras nanti itu pada hari semalam. Bila habis kisah, Allah nukilkan kisah contoh ancaman dunia di mana orang yang ingkar ayat Allah hukum dia. Itu pertama, kita ambil pengajaran. Yang kedua, orang yang beriman bergantung dengan Allah. Bila dia berdoa dengan Allah, bila ada sebarang ancaman dengan dia, maka Allah pasti tolong dia. Tolong Nabi Allah Musa, Allah musnahkan Fir'aun. Itu dia punya ibrah dia. Jadi sambungan dia ayat yang 47 yang saya baca sekejap tadi ialah suasana di akhirat, suasana dia di neraka jahanam. Maknanya kita boleh ambil contoh Fir'aun tadi. Bila Fir'aun dengan askar-askar dia, dengan rakyat-rakyat dia ni, yang semua sekali rakyat-rakyat dia, di mana saya cerita semalam, Allah masukkan perasaan nak marah dengan Nabi Musa, nak tangkap Nabi Musa, maka Allah halau dia ke laut dengan memberi keaziman, ada perasaan nak marah, maka Allah matikan semua sekali, maka dia masuk dalam neraka jahanam nanti. Bila lepas kiamat, Allah ceritakan Allah masukkan semua sekali ke dalam neraka jahanam. Suasana kat sana, Allah ceritakan suasana yang akan berlaku di dalam neraka jahanam. Untuk golongan-golongan yang Allah masukkan secara berkumpulan. Yakni ada satu ketua, ada ramai anak murid dia. Ada satu ustaz, ada ramai pengikut-pengikut dia. Kisah ni kita buat contoh. Fir'aun pun boleh, tak ada masalah apa, umum, penyataan umum. Wa iz yatahajjuna finnar, dan ingatlah ketika berlakunya semasa orang dimasuk dalam kejahanan tadi, yang meneraka tadi, maka dia berbantah-bantah. Yatahajju, mereka bertekak dalam neraka ni. Mereka bergaduh di antara mana? Di antara fayaqulu du'afa, maka berkatalah orang yang dhaif, orang yang bawahan ni, masyarakat marhain, masyarakat B40, masyarakat yang rendah sangat ini, iaitu masyarakat pengikut, masyarakat yang pengikut. Fayaqulu du'afa, berkatalah orang-orang yang dhaif ini, lillazina istakbaru, kepada orang-orang yang menyombong. Tafsir mengatakan orang yang dhaif ini ialah puak-puak anak murid. Maknanya kalau sambung kisah Fir'aun tadi, anak buah Fir'aun
Istakbaru pula golongan-golongan sombong ialah golongan pemimpin-pemimpin, golongan ketua-ketua. Pasal apa? Pasal dalam dunia dahulu mereka menghormati pemimpin, mereka mengikut ajaran-ajaran. Kalau pemimpin pakai ustaz, dia ikut saja ajaran-ajaran ustaz. Ustaz ceritalah, cerita hadis ke, cerita Al-Quran ke, anak buah ini, orang awam ini ikut je. Ikut saja. Tapi memandangkan yang diajar itu yang tak betul, maka yang beramal tadi masuk ke neraka jahanam pasal guru dia tak betul, ketua dia tak betul. Maka orang bawah marahlah. Orang dhaif, orang awal tadi marah dengan ustaz-ustaz dia. Dia kata apa? Dia kata inna kunna lakum tab'an. Wahai ketua kami dahulu, inna kunna sesungguhnya kami bagi kamu tab'an, mengikut penuh kamu. Kami pengikut-pengikut setia, sikit pun kami tak bantah. Kamu ajar kami ikut. Kamu ajar apa tu amalan, kami ikut amalan-amalan kamu, betul ke tak betul kami tak tahu. Janji kamu ajar kami ikut dia. Kami seorang pengikut setia, sikit pun kami tak bantah kamu, sikit pun aku tak ubah ajaran-ajaran kamu. Apa jadi sekarang ini? Memandangkan kamu yang dipertanggungjawabkan dengan kesalahan kami, maka fahal antum mughnuna, boleh ke tak boleh kamu selamatkan aku sekarang ni? Pasal bukan salah aku. Kamu yang ajar aku tak betul, aku ikut saja kamu pasal aku orang awam. Aku tak tanya pun. Jadi kamu kena bertanggungjawab sekarang ini. Kamu kena selesaikan masalah aku ni. Kamu tolong selamatkan aku sekarang ini. Fahal antum mughnuna, maka apakah kamu orang yang mampu untuk anna nasiban minan nar, keluarkan kami, rehatkan kami sebahagian daripada seksa api neraka ni. Dia minta untuk direhatkan boleh sehari dua. Pasal penat sangat, bukan salah dia, salah ketua. Tapi apa jawab ketua tadi? Jawab ketua dia, qala alladzina istakbaru, maka berkatalah orang yang sombong, yakni ketua-ketua ataupun yang mengajak agama dia tadi. Kalau nak baik kat sini lah. Kalau nak kait dengan surat kisah Firaun tadi, maka berkatalah Firaun kepada pengikut-pengikut dia ni. Dia kata apa? Inna, sesungguhnya kita semua, kullu fiha, semua sekali dalam neraka jahanam. Wahai pengikut-pengikut aku, bukan setakat kamu saja duduk dalam neraka jahanam, aku pun duduk dalam neraka jahanam juga. Kan kita sama sekarang ini. Innallaha qad hakama bainal ibad, memang Allah telah hukum kita, Allah telah takdirkan kita untuk semua sekali sebagai hambanya, kerana kita tak ikut betul-betul ajaran dia, Allah hukum kita dengan letak dalam neraka jahanam. Kita senasib sekarang ini. Maka kecewalah anak buah, anak murid tadi, kerana ketua dia telah melepaskan tanggungjawab dia. Maka dia bincang-bincang tadi, apalah, marah macam mana pun tak ada jalan penyelesaian. Kalau kita kaji kan, kenapa ahli neraka duk berbincang macam ni? Pasal dia tak ada kerja apa dah. Dia ni selama-lamanya dihukum dengan dibakar, dipukul, di berbagai-bagai bentuk. Dia nak buat apa lagi? Menderita sakit. Jadi tidak ada cara jalan. Cuma cari bagaimana cara ikhtiar nak keluar, nak rehat sekejap daripada neraka jahanam. Kita boleh bayang suasana macam mana, sakit, dipukul, meraung, menangis, habis semua dah. Air mata darah kering dah semua. Tapi Allah buat balik. Lapar-lapar, minum air panas, hancur balik. Hidup sihat balik. Maka tak ada kerja apa dah. Cuma cari jalan bagaimana nak keluar. Dia menyalahkan guru dia. Pasal guru dia mengajar salah, dia pun ikut. Maka mereka dihumbarkan ke jahanam. Maka dia tanya, dia kata, wahai guru, kalau macam itu kita cuba minta pandangan malaikat lah. Kami tengok malaikat ini baik kok. Dia pun tanya malaikat. Malaikat yang sedang merhatikan ahli-ahli neraka ni. Maka waqala alladzina fin nari li khazanati, maka berkatalah orang-orang yang guru dan anak buah tadi, ditanyalah penjaga neraka ni, khazanah neraka, tanya dia,
li khazanati jahannam. Dia tanya penjaga neraka jahannam ini. Dia kata apa? Wahai malaikat, ud'u rabbakum, tolonglah berdoa kepada Tuhan kamu. Ud'u, tolonglah minta kepada Tuhan kamu. Untuk apa minta? Kalau ada ruang, yukhaffif anna, tolong peringankan atas kami ini yauman, barang sehari, minal azabi, daripada azab yang teruk sangat menghina kami ini. Azab yang menghina kami dah berjuta-juta tahun dah. Tak sejam pun tak ada rehat kami ini. Pasal dalam ayat yang lain, neraka jahanam ini makin hari makin kuat, makin hari kuat, langsung tidak ada masa rehat. Maka dia kata, tolonglah berdoa kepada Tuhan kamu, yukhaffif anna yauman minal azab. Kalau ada ruangan kami nak rehat barang sehari untuk diringankan hukuman ini. Tanya mereka. Ada pandangan mengatakan banyak. Ada mengatakan 1000 tahun lepas tu baru mereka jawab. Baru mereka respon dengan pertanyaan dia. Tengoklah. Kita 80 tahun, 70 tahun di dunia pun rasa lama dah. Dia tanya malaikat suruh ada ruangan tak malaikat berdoa dengan Allah untuk ringankan hukuman. Ada pendapat mengatakan 1000 tahun lepas tu barulah malaikat respon. Maknanya menderita gerak teruk sangatlah, hina sangat. Jadi dalam masa kita 50 tahun ni tak ada apalah, kita berusaha lah. Pasal sana sesa amat-amat teruk, amat-amat lama. Maka responlah malaikat. Dia kata apa? Malaikat pun tanya juga. Qalu, malaikat tanya orang tu balik, tanya penghuni neraka balik. Awalam takut ta'tikum rusulukum bil bayyinat? Wahai polan yang tanya aku tadi, yang suruh aku berdoa tadi, sebelum aku berdoa dengan Allah, aku nak tanya kamu satu soalan. Ada ke tak ada atas dunia dahulu rusulukum al-awalam takut ta'tikum rusulukum bil bayyin, bukankah kamu telah datangi oleh rasul-rasul, dengan rasul tersebut baca ayat-ayat Allah dengan ada bukti di dalamnya? Jawab dulu. Maka mereka bertanya apalah, dia kena mengakulah. Qalu bala, memang ada. Dalam ayat lain ada, tapi kami suka, kami mengingkarinya, kami tak nak belajar, kami suka menangguh-nangguh, kami sombong, kami rasa kami bijak. Berbagai-bagai dalihan penghuni neraka bagi kepada malaikat tadi. Maka bila dia kata macam itu, ada juga tafsir mengatakan ada suara Allah Subhanahu Wa Taala, pencelahan idkhal ilahi. Wa ma du'a'u, sesungguhnya wa ma, dan tidaklah doa itu al-kafirin, orang-orang yang kafir, orang-orang yang engkar masa atas dunia dahulu, tak akan terima pun, illa fi dhalal, kecuali dalam kesesatan yang nyata. Maka memanglah tidak ada, maka tak ada tiga. Qalu apa tu memandangkan apa? Qalu bala, mereka berkata benar kami yang leka dunia dulu. Maka bila kata begitu, mereka jawab, qalu fad'u, kalau berdoa sendirilah. Kalau macam tu, kau minta dengan Tuhan sendirilah, aku tak nak campur tangan. Apa dia hujah dia? Pasal malaikat hanya berdoa kalau kita ni ahli tauhid. Kan kita baca ayat mula-mula baru ni kan, bila kita ahli tauhid, kita buat sunnah, tidak syirik, maka malaikat berdoa tiga pertanyaan tu, tiga persoalan dah. Allah, wahai apa, ayat mana apa tu atas dah, jauhilah dia ni daripada neraka jahanam, masuklah syurga dengan dia, bantulah keluarga-keluarga dia semua sekali lah, jauh kejahatan. Itu doa-doa tadi. Mereka kata aku takkan berdoa kalau orang tu bukan ahli tauhid. Doa sendiri dengan Tuhan. Maka di sini baru ada idkhal ilahi, al-kafirina illa fi dhalal. Sungguhnya orang kafir itu tidak akan terima doanya. Doa permohonan orang kafir maka
tidak akan Allah terima, maka dia berada dalam keadaan duka cita, sedih dan menyesal selama-lamanya, berada dalam kesesatan. Maka selesai masalah. Maka nak jawab kat sininya, janganlah kita mengharapkan ada lagi pertolongan kita di hari akhirat nanti, kecuali amalan-amalan kita atas dunia saja, yakni kita tidak mensyirikkan Allah dan kita tidak melakukan bid'ah kepada ajaran Nabi kita. Maka itulah suasana di dalam neraka jahanam. Dalam surah lain banyak kisah-kisah lain pula, kisah-kisah syaitan, kisah-kisah pergaduhan, berbagai-bagai bentuk Allah buat kisah dalam suasana di neraka jahanam. Ayat 51, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti membela rasul-rasul kami. Pasti kami membela orang-orang yang beriman yang mengikut rasul-rasul kami fil hayatid dunya, untuk kehidupan dunia, dan ketika wa yauma yaqumul ashhad, ketika bangkit di hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, kami akan bela. Dunia pun kami bela, akhirat pun kami bela. Ini Allah kata untuk rasulnya. Ini dipanggil ayat apa ni? Ini panggil ayat tasliyah, ayat pujukan. Allah memujuk untuk orang-orang yang terlibat dengan Al-Quran. Allah memujuk orang-orang yang terlibat dengan apa tu, dengan berjuang untuk di jalan Allah. Allah memujuk orang yang ahli tauhid dan tidak melakukan perkara-perkara bid'ah. Golongan-golongan ini penat melakukan urusan di dunia. Malam solat, berdoa, siang hari puasa, baca Quran, tak henti-henti. Maka penat sangat kerja-kerja ini, maka atas tu Allah pasti, Allah kata pasti aku akan tolong. Jadi ayat ini merujuk kepada zaman Mekah dululah, di mana Nabi baca ayat-ayat Allah, maka orang Arab Mekah tolak. Orang Arab Mekah tolak, maka Allah takut Nabi sedih, Allah takut Nabi berduka cita, supaya meyakinkan, memberi kegembiraan supaya Nabi bersabar, maka Allah bagi jaminan. Inna lanansuru rusulana, pasti kami akan tolong rasul kami. Ini ujian saja, bukan cakap rasul kami saja. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman beramal sebagaimana rasul tadi bagi tahu. Kalau rasul tadi bagi tahu Al-Quran, pengikut dia baca Al-Quran, faham Al-Quran, maka Allah kata aku akan tolong dia fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia lagi aku akan tolong dia. Tolong macam mana? Itu atas hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari akhirat nanti maka kami akan lebih-lebih lagi menolongnya, masuk dia dalam syurga. Ayat tasliyah, ayat pujukan. Maka kita mengaji Quran pun kena rasa berbanggalah, kena rasa yakinlah, bergantung dengan Allah. Allah pasti tolong kita. Orang kata macam-macam mana, rasa malah macam mana, orang pula macam-macam mana, yakinlah pertolongan Allah pasti ada di dunia dan lebih-lebih lagi di hari akhirat. Maka apa dia wa yauma yaqumul ashhad? Apa dia pada hari akhirat tersebut? Apa dia pada hari bangkitnya saksi-saksi tersebut? Ini satu lagi dakwa surah, iaitu dakwa adanya hari akhirat. Bila Allah selit, dia akan selit. Tadi kita belajar bab tauhid, yang ini berdoa kepada Allah. Ini dicerita bab hari akhirat. Maka hari akhirat pasti ada. Bagaimana? Allah cerita pada hari akhirat tersebut, iaitu orang yang hanya menjadi ahli tauhid, orang yang beramal sebagaimana amalan Nabi. Yauma la yanfa'u zalimina, pada hari itu seorang bagi orang-orang yang zalim, apa dia? Orang-orang yang malah dunia ini, ma'zirah, yakni orang itu tak boleh berdalih lagi. Allah cakap dah, atas dunia ini dia turunkan Al-Quran, ayat-ayat tadi kan, ayat-ayat orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Bila Allah tanya dah, bila mereka tanya ada tak rasul-rasul, ajar ayat-ayat dengan dia.
maka dia tak belajar. Bila dia tak nak, dia degil. Maka dia pergi di hari akhirat. Mana kisah sebelum tu, maka pada hari akhirat ini, bermulanya hari akhirat ini, orang yang malas, orang yang jauh dengan Al-Quran, orang yang mengatakan ada Nabi baca ayat, tapi kami degil, kami sombong, kami tangguh, kami sebagainya, maka Allah bagi tahu pada hari tersebut, Allah panggil orang yang zalim. Pasal dia bagi Al-Quran dia offer nak pergi syurga. Kan? Allah sekarang ini, Allah nak jemput kita ke syurga ni, tapi dia bagi surat jemputan, yakni Al-Quran. Dalam Al-Quran ada syarat-syarat dia. Nak masuk syurga kena datang pakar sekian-sekian, mari pukul sekian-sekian, ada syarat-syarat lain. Tapi kita syarat tak tengok pun, tak pandang pun. Maka ini aku panggil syurga, tak nak mari dengan cara tak nak tengok surat aku. Maka Allah kata orang macam ini bila mati nanti Allah panggil orang yang zalim. Maka orang yang zalim ini makzirah, tak boleh berdalih dah. Bila Allah tanya, kenapa kamu tak baca kitab aku dunia dulu? Aku sibuk, aku tak pandai, aku berbagai-bagai bentuk dalihan. Tak boleh. Tak ada ruang langsung. Maka ruang bagi mereka, walahumul la'natu walahum su'uddar. Hanya sekadar mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Dalih tak boleh, jawab tak boleh. Layak mereka laknat Allah saja. Dan tempat mereka tinggal su'uddar, tempat yang amat-amat buruk sekali. Ini maknanya supaya Nabi orang hina Nabi ke orang apa, wahai Muhammad, jangan kamu risaulah orang yang lawan kamu, orang yang kamu ajak dia degil, orang yang tuduh kamu macam-macam tersebut. Kamu jangan risaulah. Pasal apa? Pasal dia nanti bila aku cabut nyawa dia tak ada ruang langsung untuk berdalih di atas kelalaian di dunia dulu. Hanya layak bagi dia, aku laknat dia, aku humban dia ke dalam syurga aku dan neraka aku. Itu je. Jelas kan? Maka masuk ayat yang 53 pula. Contoh bagi itu juga, wahai Muhammad, Nabi-Nabi dahulu pun sama juga. Contoh Nabi Musa, dipanggil ayat ini, dipanggil ayat dalil naqli. Allah nukilkan cerita Nabi Musa. Pun sama juga Nabi Muhammad, Allah bagi kita Taurat, tapi pengikut dia pun tak nak ikut juga. Tengok apa kata dia. Teruk sekali orang yang tak nak, jauh sangat dengan ayat-ayat Allah. Punca itulah dia dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Walaqad ataina Musa, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa, apa dia? Kitab Taurat, iaitu Al-Huda, sebagai petunjuk. Dia takdirkan kitab tadi. Kami telah utuskan kepada Nabi Musa, yakni kitab Taurat, iaitu kitab tersebut Al-Huda. Siapa yang umat dia baca kitab, dapat petunjuk yang mana betul, yang mana salah. Maka orang yang degil tadi, maka aku akan hukum dia. Walaqad ataina Musal Huda. Lepas tu wa aurathna, dan kami kami wariskan. Tengok tu. Allah kata bukan setakat untuk baca kitab saja. Kitab tersebut bila Nabi Musa wafat, maka kitab tersebut wa aurathna bani Israil al-kitaba. Kami wariskan kitab tersebut kepada umat-umat Nabi Musa untuk dia baca, dia faham kitab Taurat tersebut. Wahai Muhammad, begitu juga macam kamu pun aku utuskan Quran. Bila kamu wafat, kitab Quran aku wariskan kepada umat kamu. Jadi sesiapa yang umat kamu yang waris, pegang sebagai Quran tadi, maka dia kena bacalah warisan dia tadi. Kalau baca, faham, beramal, barulah yang masuk syurga. Kalau tidak, sama dengan Bani Israel yang aku hukum dia, kerana mereka pun tak guna waris waris kitab Taurat tadi. Kalau dia guna kitab Taurat yang kami waris kepada dia tadi untuk dia baca, dia faham dengannya, maka dia akan dapat peringatan-peringatan. Pasal apa? Pasal kitab Taurat sebut hudan, sebagai petunjuk, sebagai hidayah, wa zikra, dan peringatan-peringatan. Petunjuk dan peringatan ini, kalau dia baca, dia faham, baru dia nampak. Tapi dia tak baca, dia tak faham, maka dia tak menjadi hudan wa zikra. Kerana orang yang guna Quran kitab tadi
baru memperoleh huda wa zikra. Siapa dia? Iaitu golongan liulil albab, orang yang berakal sempurna. Mana di sini orang, Allah kata orang yang akal sempurna sahaja yang mengaji Quran ni. Liulil albab, orang yang akal sempurna. Maknanya orang yang tak suka mengaji Quran tu akal tak sempurna. Dia sahaja dia rasa akal sempurna, tapi akal dia dalam konteks Allah tidak sempurna. Hanya dia rasa saja dia sempurna, dia saja rasa dia cerdik, dia saja rasa saja bijak, tapi dia bukan ulul albab, dia bukan waras. Bahasa Melayu, kalau kita guna bahasa Melayu, orang marah. Warah, apa dia? Lawan dia gila. Dahsyat kalau kita guna bahasa Melayu, mesti orang marah. Apa dia ni, duk kutuk orang. Tapi itulah kenyataan. Allah kata orang yang dapat kitab Taurat sebagai petunjuk dan sebagai ingat ulang-ulang ini ialah orang yang ada liulil albab, orang yang ada berakal sempurna. Maka sebab tu Allah laknat, Allah kutuk orang-orang yang tidak ada ruh Al-Quran ini, seumpama binatang, seumpama kaldai, seumpama kayu api yang dikeringkan untuk menunggu dia dibakar je. Tengok dalam Al-Quran Allah kiaskan golongan-golongan yang tidak ada ruh Al-Quran. Orang yang tidak ada ruh Al-Quran ni orang yang betul-betul hina lah, najis, betul-betul sebagai najis, tak layak untuk duduk dunia ni. Layak dia dibakar saja. Itulah orang yang tidak ada ruh Al-Quran. Sebab tu ruh dia akan mati kalau ruh Al-Quran tak ada. Sebab tu kadang-kadang Al-Quran dipanggil ruh. Pasal ruh kepada ruh. Ruh ini untuk menghidupkan. Ruh kita akan hidup kalau ada Al-Quran. Kalau Al-Quran tak ada, ruh kita akan mati seumpama jasad mati kerana ruh tidak ada. Maka wahai Muhammad, ini Pak 55 pun sama ayat pujukan lagi. Bila Allah buat dalil nakli tentang Nabi Musa, tentang pengikut-pengikut dia pun sama, beri kitab pun tak cana dengan kitab mereka. Baca saja, tidak usah nak tanya, nak tadabbur, tak ada usahanya tu. Hanya sekadar baca saja, maka Allah telah hukum mereka. Maka atas dasar itu Nabi kita sedih, takut umat dia dihumbankan dalam neraka Jahanam. Maka Nabi Allah pun bagi ayat bentuk tasliyah, pujukan kepada Nabi kita. Jangan sedih sangat. Pasal bila kamu sedih, membinasakan diri kamu sendiri, wahai Muhammad. Fasbir, maka bersabarlah wahai Muhammad. Bersabar apa? Inna wa'dallahi, sesungguhnya janji-janji Allah itu haqqa. Janji Allah itu pasti benar. Janji apa? Janji siapa sahaja yang terlibat dengan Al-Quran, maka Allah akan menjemput dia ke syurga dia. Benar yang tu. Cuma orang yang tak faham dan ni lah, dia rasa malas sangat, dia rasa ilmu dah cukup sangat. Maka bila jadi macam ni, bila janji Allah ini benar, wahai Muhammad, wastaghfir li zambika, dan mohonlah ampun untuk dosamu. Ada soalan, adakah Nabi berdosa? Allah kata, bersabarlah wahai Muhammad, janji Allah itu benar, yakni Allah akan tolong kamu, Allah akan tolong umat-umat kamu yang ikut kamu. Cuma kamu buat sekarang ini jangan kamu sedih sangat. Cuma apa yang perlu kamu buat sekarang ni ialah wastaghfir li zambika, istighfarlah kamu untuk mengurangkan dosa-dosa kamu. Tafsir mengatakan di sini dosa Nabi tidak ada. Cuma dosa Nabi ini bukan dosa lah. Dia sebenarnya kesalahan Nabi ialah dia buat yang baik di antara yang terbaik. Kadang-kadang Allah ada peruntukan yang terbaik, tapi dia pilih yang baik. Ada juga macam itu. Sebagaimana kita Nabi mengajar Al-Quran kepada pemuka-pemuka Arab, datang yang buta tu minta nak mengaji lah. Apa ayat tadi, wahai Muhammad, Nabi berpaling. Itu Nabi rasa baik. Pasal Nabi nak tumpukan orang Arab ini, pemuka-pemuka ini masuk Islam, maka Islam akan berkembang. Rupa-rupanya Allah kata, jangan kenapa kamu berpaling muka kamu ingat kamu boleh bagi hidayah kepada pemuka-pemuka tadi. Yang boleh bagi hidayah ialah aku yang boleh bagi hidayah kepada pemuka-pemuka tadi. Dan si buta ini pun sebenarnya dia betul-betul keikhlasan, dia betul-betul orang yang mulia. Maka di sini maksud wastaghfir li zambika ini, wahai Muhammad,
istighfarlah, memohon ampun atas dosa-dosa kamu. Bukan dosa tu, maksud dosa di sini ialah dia pilih di antara yang baik daripada yang terbaik. Yang terbaik hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk beristighfar untuk naikkan darjat Nabi. Yang kedua, tapi untuk kita kena buat amal ni lah. Kita kena beramal. Kita tengok macam mana sekali bersabar dan istighfar untuk ampun dosa kita, pasal janji Allah pasti datang. Allah katakan janji Allah pasti datang tadi untuk Nabi dan orang yang ikut Nabi. Yang kedua, wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu, pasal Tuhan kamu yang akan tolong kamu. Tidak ada selain dia yang mampu tolong kamu. Hanya suci dia daripada sebarang kesyirikan, puji dia daripada sebarang rasa bergantung pada yang lain selain pada dia. Bil asyiyi wal ibkar, pada tiap-tiap pagi dan pada tiap-tiap petang. Ini pun sabit dengan setiap pagi ada zikir pagi, setiap petang ada zikir petang, dan kita baca subhanallahi wa bihamdik, subhanallahi bihamdika ada untuk 100 kali pagi. Petang astaghfirullah wa atubu ilaih 100 pagi, 100 petang ada, petang tak ada kan? Petang tak ada. Pagi tapi tasbih ada. Subhanallah bihamdi itu pagi 100, petang 100. Ada sini pun ayat dia ni. Tengok sama sunnah yang kita dah amal sekarang ni. Untuk kita lah. Fasbir, sabarlah wahai orang-orang yang ikut sunnah. Orang pulau kamu ke orang hina kamu, jangan kisah. Pasal apa? Untuk kita lah, inna wa'dallahi haqq. Janji Allah pasti benar. Dia akan tolong kamu di dunia, dia akan tolong kamu di hari akhirat. Cuma kamu buat sesenang je, kamu satu je. Kamu buat berzikir untuk ampun dosa kamu, bertasbih untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ayat akhir Ayat akhir ayat 56. Ini dipanggil ayat teguran, ayat zajrun. Allah menegur golongan-golongan yang jauh sangat dengan Al-Quran, tak nak berusaha memahami ayat-ayat Allah ni. Siapa golongan ini? Innal ladzina yujadilu, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan, orang-orang yang bertekak tak nak belajar, orang-orang yang menolak, orang-orang yang menolak fi ayatillah, tentang ayat-ayat Allah, tentang ayat-ayat kami, tentang ayat-ayat Allah. Mereka tak cana dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka rasa memadai dengan takdilah. Allah orang kirim surat jemputan, simpan surat jemputan sebut. Tak tahu untuk apa surat jemputan tadi. Allah hantar Al-Quran untuk pergi ke syurga, dia simpan Al-Quran kat rumah dia baca, tak faham apa pun. Isu itu kita takut termasuk kategori ni. Semoga tidak berlakulah. Pasal itu untuk kefahaman kita. Maka orang-orang, tetapi kesan dia berlaku. Kesan daripada tak faham tersebut, tak belajar tersebut, amalan-amalan kita bercanggah dengan apa yang Allah bagi tahu dalam kitab dia. Lantaran kita tak berusaha nak faham tadi, menyebabkan tindakan kita salah, akidah salah, amalan salah, akibat daripada kejahilan Al-Quran tadi. Maka orang yang berani berdebat, orang berani tak belajar, orang berani yang menolak ayat-ayat Allah bi ghairi sultanin, tanpa hujah pada mereka, mereka atahum, datang pada mereka, maka mereka tidak memberikan sebarang bukti pada mereka, kecuali apa dia tak ada hujah apa-apa malah ngaji ni, kecuali biwa sultan atahum infi sudurihim, maka tiada dan dada mereka itu je. Punca tiada hujah bukti apa kecuali ada penyakit dada mereka, penyakit sombong. Dia rasa dia cukup dah ilmu dia rasa dia dah pandai, dia rasa orang yang mengajar tak betul, dia rasa guru dia lebih baik lagi. Semua perasaan itu dia berkait dengan hati, penyakit sombong. Penyakit dia rasa tak payah belajar lah, tak payah ulang lah. Dia ingat Quran ini untuk tahu, bukan tahu yang mula-mula. Yang kedua dia ulang-ulang, dia tak faham, dia ulang-ulang. Jadi rasa cukup dengan dia baca sekali atau baca saja. Itu punca dia satu ya, punca dia biraid sultanin atahum
infi sudur, ada penyakit dalam hati, penyakit sombong dalam hati dia. Sombong lah, penyakit sombong saja. Sedangkan penyakit sombong ini illa kibrun mahum bibalighi. Penyakit sombong dia ada tu tak ke mana pun. Dia rasa saja dia hebat, dia rasa saja dia pandai, dia rasa saja dia ilmu yang cukup, mahir segala-galanya, tapi penyakit sombong tak ke mana. Allah kata penyakit sombong tak sampai ke mana pun. Sikit je penyakit sombong tu dia. Pasal apa? Sombong ini pakaian Allah. Lah. Sombong ialah apa dipanggil tu? Ni letak dalam tu. Sombong pakaian Allah. Sesiapa yang cuba nak ambil pakaian aku humban dia ke dalam neraka jahanam. Itu maksudnya. Maka jangan ada perasaan sombong dalam kita ni. Maka tak mana pun orang sombong ini. Pasal last sekali akibat sombong tadi, dia menjadi tidak mengikuti apa yang Allah ceritakan. Maka untuk elak perkara-perkara ini, maka satu saja, fasta'iz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Dah, kita ingat kisah sebelum ini bagaimana rajulun mukminun tadi. Dah, bila dia cerita semua, dia berdakwah semua sekali dengan Firaun tadi, last sekali dia pun menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun itu saja mampu kita. Fasta'iz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah saja, kerana Allah saja yang boleh memberi hidayah kepada kita. Satu lagi kita tinggal sini, huraian di sini bersyukur. Mana sini, mana sabar, bersyukur, semua sekali ada situ. Orang bersyukur inilah meletakkan kita bukan pada tempat orang-orang yang zalim tadi, meletakkan kita bukan pada tempat orang yang malah mengaji Al-Quran tadi, mengkelompokkan kita tak berkawan dengan, tidak mengikut amalan-amalan orang yang kita jauh dengan ayat-ayat Al-Quran tadi. Itu syukur. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dialah yakni Allah, As-Sami', maha mendengar dan maha mendengar dan maha bertindak di atas fasta'iz billah tadi. Allah bukan setakat mendengar saja, Allah terus berkuasa mengabulkan segala niat kita bila kita berlindung dengan dia tadi. Pertama. Yang kedua, Al-Basir, Allah maha melihat, bukan setakat melihat saja, mampu menunaikan apa yang Allah lihat, yang kita buat berdoa, solat, apakah Allah mampu buat sekara-sekara itu. Maka cukuplah untuk petang ni. Maka kita berakhir pada ayat 56. InsyaAllah besok ayat yang ke-57 Allah memperkenalkan diri dia, iaitu tentang dalil akli. Dah cukup dah ketika ini. Yang ni cerita bab bagaimana hukuman ataupun yang Allah buat untuk kita memahami. Yang ni dua bentuk hukuman. Orang yang zalim, orang yang sombong, Allah humban dalam neraka jahanam. Orang yang mulia, orang yang mengaji, orang yang hanya dengan Allah saja dia berdoa, orang ini termasuk doa-doa malaikat pertama. Yang kedua, dia berdoa dengan Allah, Allah berjanji akan tolong dia, pertolongan Allah pasti datang dengan dia. Cuma tugas kita tunggu saja pertolongan tersebut. Maka bila tunggu, maka ucaplah dengan kadar istighfar, dengan cara apa tadi, subhanallah tadi, bertasbih, dan juga menyerahkan segala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang mampu kita buat. Semoga Allah pilih kita termasuk golongan orang yang faham maksud sebenar, yang Allah pasti tolong bila kita terlibat dengan ayat-ayat dia, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wahdina ila saba'i sabil. Allahumma afiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.